wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita, insya-Allah, yang mana tajuk kita pada malam ini khusyuk dalam solat. Terlebih dahulu saya minta maaf sikit sebab suara saya tak apa nak serak-serak sikit. Saya berasa tak apa sihat sikit. Tapi walau bagaimanapun, Alhamdulillah. Moga-moga insya-Allah kita dapatnya berbincang tentang tajuk khusyuk ni. Sebahagiannya atau sebahagian saya akan bincang, kemudian sebahagian yang lain saya akan buka ruang untuk soal jawab, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang khusyuk dalam solat ni, maka kita lihat ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu siapa? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Itu surah Al-Mu'minun. Jadi, tuan-tuan, Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan bahawa maksud qad aflahal mu'minun itu, maksudnya mereka, orang beriman itu telah mendapat kemenangan, kebahagiaan, serta memperoleh keuntungan. Maka itulah orang mukmin yang bersifat dengan sifat-sifat antaranya ialah yang khusyuk dalam solatnya. Dan Syekh Al-Maraghi berkata, orang beriman ni yang berjaya, yang menang, ialah orang yang khusyuk dalam solat. Jadi itu. Dan ada juga yang menyatakan maksudnya orang yang merendahkan diri dan patuh kepada Allah. Orang merendah diri dan patuh kepada Allah Ta'ala, maka mereka itulah melaksanakan ibadah solat dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah. Dan tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada orang yang dia pernah mengerjakan salat sambil mendongakkan wajahnya ke langit. Lepas ayat ni turun, baginda mengalihkan pandangannya ke tempat sujud. Kerana khusyuk ketika solat merupakan satu kewajipan. Jadi, sebelum itu ada juga orang yang solat dia tengok ke atas. Tapi bila ayat itu turun, maka masing-masing mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu melihat ke tempat sujud. Jadi itu antara perkara yang melibatkan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Solat, tengok tempat sujud. Walaupun kita berada di Makkahul Mukarramah, kita berada di depan Kaabah sekalipun, ketika mana kita menunaikan solat, tetap sunat kepada kita untuk melihat tempat sujud waktu solat. Jadi begitu. Jadi kita lihat bagaimana dengan cara kita melihat tempat sujud itu, dia membawa arti makna orang yang tawaduk, orang rendah diri, dan juga orang yang dia dapat memberikan fokus khusyuk dalam solatnya. Dan begitu juga bagi mendapatkan khusyuk ni, kita kena menghayati ayat-ayat bacaan yang kita baca. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Iaitu, adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami, bertadabbur, memikirkan tentang Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima panduan ajaran-ajaran Al-Quran. Baik, jadi maknanya itu juga satu perkara yang perlu untuk kita memfokuskan khusyuk dalam solat. Baik, tentang khusyuk ni apa maksud? Kita dah sebut tentang khusyuk ni sebenarnya apa itu maksud khusyuk.
Dan khusyuk ni, kalau kita lihat, maksud dia dulu ala at-tadamun, iaitu khusyuk ni dia menunjukkan kepada makna tunduk, merendah. Itu maksudnya. Dan khusyuk ni, ataupun mudah ceritanya, kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, khusyuk ni adalah menumpukan perhatian, ataupun kita memberi fokus, memberi tumpuan. Itu adalah khusyuk. Jadi, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu khusyuk ni ialah apabila kita benar-benar memastikan supaya kita dapat memfokuskan dengan sebaik mungkin terhadap apa yang kita lakukan. Sebab itu dalam menafsirkan makna khusyuk itu dalam ayat Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, berjayalah, menanglah orang yang beriman yang khusyuk dalam solat mereka. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan makna khusyuk. Ibn Abbas dia kata maksud dia khusyuk ni tenang dan merendah diri. Jadi orang beriman yang berjaya ni orang khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ni mana orang tenang dan rendah diri. Itu disebut oleh Ibn Abbas. Manakah Hasan Basri dan Qatadah dia kata khusyuk ni orang yang takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Muqatil mengatakan iaitu orang yang khusyuk ni ialah orang yang tawaduk dan orang yang rendah diri. Orang yang tawaduk itulah orang yang khusyuk. Dan juga sebagian ulama lain menyatakan iaitu khusyuk itu ialah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Sayyidina Ali dia kata khusyuk itu tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri di dalam salat. Sa'id bin Jubair berkata, seseorang yang tidak mengetahui siapa orang yang di sebelah kanan dan kirinya, dia tidak menoleh, kerana demikian khusyuknya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, sebagian ulama ketika mana, ataupun sahabat Nabi ketika mana menyatakan tentang khusyuk, nak beritahu bahawa dia tak toleh kanan kiri dah. Seorang itu dalam salatnya dia fokus saja, ditumpukan sepenuh perhatian. Dan begitu juga antara lain Amr bin Dinar dia kata khusyuk itu ialah ketenangan dan keindahan keadaan. Dan Ibn Sirin menyatakan iaitu khusyuk itu tak angkat pandangan dari tempat sujud. Sebab itu dia berkaitan juga dengan orang yang solat yang dia fokus, tidak angkat pandangan untuk daripada melihat tempat sujud. Dan Atta' dia kata maksud dia kamu tak main-main dengan anggota tubuhmu dalam solat. Dan pelbagailah pandangan. Ada juga yang menyatakan khusyuk dalam solat adalah memfokuskan dan memperhatikan urusan solat dan berpaling daripada urusan di luar solat, serta menghayati makna bacaan dan zikir yang diucapkan secara lisan. Jadi itu antara yang kita lihat bagaimana perbincangan para ulama ataupun para sahabat ataupun para tabi'in yang berkaitan dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh tunduk dan perasaan hina diri. Itu. Imam Junaid Al-Baghdadi dia kata khusyuk perasaan rendah diri dalam hati ke hadapan Tuhan yang Maha mengetahui perkara gaib. Itu dalam kitab Madarij As-Salikin. Dan Imam Ibn Rajab Hanbali dia menyatakan bahawa asal bagi khusyuk adalah perasaan lembut jantung hati, tenang, tunduk
serta tetapnya ia. Itu asalnya. Dia kata, maknanya asal khusyuk ni, lembut, hati kita lembut, jantung hati kita lembut, kita tenang, itu maksudnya. Syaukani ketika mana menyatakan terkhusyuk, dia kata, khusyuk adalah, khusyuk ni adalah sebahagian daripada perbuatan hati. Seperti perasaan takut dan gerun. Jadi makna kena ambil berat lah sebab dia berkaitan dengan hati. Bila berkaitan dengan hati ni, dia merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting. Kerana Nabi kata, Iza soluhat, soluhal jasadu kulluh. Kalau baik, hati itu baiklah seluruh individu tersebut. Tapi kalau tak baik, tak baiklah. Jadi itu. Jadi, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, daripada perbincangan-perbincangan ulama sebenarnya, kita dapat ambil kesimpulan juga, iaitu khusyuk ni sebenarnya dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama khusyuk hati. Khusyuk hati, iaitu betul-betul berpaksikan pada hati, kehadiran hati seseorang yang sedang menunaikan salat secara fokus menghadap Allah Ta'ala. Iaitu dengan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut terhadap seksa Allah, mengharapkan pahala daripadanya, sehingga rasa dekat dengan Allah Ta'ala dan tenang hati, serta penuh penghayatan dengan menghayati seluruh apa yang diucapkan dalam solat, daripada awal sampai selesai. Dan khusyuk hati inilah yang melahirkan khusyuk badan, kerana ia adalah asas kepada khusyuk. Jadi yang pertama ialah khusyuk hati. Khusyuk hati. Itu sangat penting. Yang kedua baru khusyuk badan. Khusyuk badan ialah ketenangan gerakan dalam solat, beradab dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan zikir, doa, dan menundukkan pandangan ke arah tempat sujud, tidak menoleh ke atas atau ke arah yang menghilangkan khusyuk, dan tidak disibukkan dengan gerakan yang sia-sia. Gerakan kejap-kejap nak pergi sifing, apa, baju lah macam-macam. Dia teringin nak buat sesuatu yang sia-sia. Baik. Dan tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, khusyuk ni dia merupakan pembawaan ruh dalam solat. Dia ada, kita ada menghidupkan solat itu, dia bukan sekadar jadi macam objek kering, tapi dia ada penghidupan dalam solat itu sendiri. Baik. Jadi, kita lihat bagaimana khusyuk itu kita sebut tadi, dia bermula dengan hati, khusyuk hati dan juga khusyuk dari perbuatan badan. Baik. Antara perkara yang halang khusyuk, orang tanya juga kadang-kadang, buat apa kita solat, kita cuba fokus dah, kita cuba buat yang terbaik, kita tengok di tempat sujud, kita tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, kita rasa macam kita merendah diri di depan Allah, tapi kadang tak khusyuk juga, macam-macam dia datang dalam pemikiran kita ketika mana kita solat. Baik, jadi kita lihat kata para ulama, sesungguhnya kadang-kadang kita ni ada banyak masalah kerana banyaknya syubhat dan syahwat dan ketikan hati, keterikatan hati terhadap perkara yang dicintainya. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita cinta apa? Kalau kita cinta bukan tidak mencintai Allah, maka di situ kita terdapat khusyuk. Kita mencintai dunia, kita mencintai duit kita mencintai kerja kita, contohnya. Jadi ianya akan terfokus kepada apa yang kita cintai. Itu. Baik. Jadi seterusnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jelaslah kepada kita tentang beberapa isu tentang khusyuk ni lah. Banyak lagi yang disebut oleh para ulama tentang khusyuk ni. Antaranya kita dapat kesimpulan juga, khusyuk ni adalah apa? Dia mengandungi maksud tenang. Itu khusyuk. Dia mengandungi maksud tenang. Solat tenang, kita fokus. Itu dia bawah khusyuk. Dan jangan kita berpaling arah kanan kiri. Makruh kita paling. Kalau paling dada, batal. Paling muka itu dia makruh. Dan khusyuk ni maknanya mereka, seseorang yang khusyuk ni, dia merasai rendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menunaikan salat. Baik. Macam mana cara nak dapat khusyuk? Itu. Tadi kita sebut dah beberapa perkara tentang khusyuk kan.
tentang berjayanya orang beriman bagi memakai yang khusyuk ni. Khusyuk perbuatan kita, khusyuk hati kita. Dan itu yang utama. Sekarang ni persoalannya, apa persediaan ataupun apakah cara untuk kita mendapat khusyuk dalam solat. Setiap orang nak dapat khusyuk ni. Orang kita dapat khusyuk. Hatta ada orang silap faham pula dalam menafsirkan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wilah orang yang solat, yang lalai daripada solat. Yang ada yang menafsirkan bahawa dia kata maksud lalai daripada solat ni tak khusyuk solat. Bukan. Bukan. Itu bukan maksud dia. Sebab itu kita kena lihat kepada tafsir ulama. Sebab ada yang kata, oh tak boleh kalau siapa tak khusyuk ni, solat tak khusyuk. Kalau solat tidak khusyuk, maka pada ketika itu, dia bila mana solat tidak khusyuk, maka dia akan mendapat neraka. Sebab apa Allah Ta'ala sebut? Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang solat. Yang kata, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada solat. Lalai daripada solat maknanya dia tak khusyuk lah. Itu satu pembacaan yang salah sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang yang lalai dalam solat, lalai dalam solat, maknanya tak khusyuk dalam solat, dia mengurangkan pahala. Dia bukanlah menyebabkan sampai dia masuk neraka kerana dia lalai dalam solat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam rukun solat itu sendiri pun, rukun solat ni ada 13 kan, rukun solat. Ada tak khusyuk termasuk rukun? Tak masuk. Khusyuk tak masuk rukun. Namun begitu, khusyuk ni antara benda yang sangat-sangat penting untuk wujud ketika mana kita solat. Tapi kita tak masuk rukun. Bila tak masuk rukun, maknanya solat kita tetap sah. Walaupun kita tak khusyuk. Sebab tu, para ulama menyatakan, mengistimbatkan daripada hadis Nabi SAW. Mereka menyatakan khusyuk ni menentukan pahala. Kita dapat pahala. Sebab tu Nabi kata ada orang solat ni dia dapat pahala macam-macam. Ada dapat 1/8, ada dapat 1/6, ada dapat 1/4, ada dapat 1/2. Maknanya macam mana pahala yang dapat tu adalah berdasarkan tahap khusyuk dia. Lagi banyak khusyuk, lagi banyak pahala. Lagi kurang khusyuk, dia kurang pahala. So tidak ada kena mengenal kalau dia tak khusyuk, dia lalai dalam solat. Contohnya tengah solat dia fikir macam-macam, maka menyebabkan dia dapat neraka wil. Itu salah. Sebab itu dalam ayat Quran itu Allah sebut apa? Fawailul lil musallin, neraka wil orang solat ni alladzina hum an salatihim. Yang lalai daripada solat, bukan dalam solat. Allazi an salatihim sahun, lalai daripada solat. Kata para ulama ada disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, maksud lalai daripada solat itu ialah meninggalkan solat. Melengah-lengah ke waktu sampai tak solat. Jadi maknanya itu maksud dia. Jadi orang yang layak mendapat neraka di sisi Allah Ta'ala ini ialah orang yang tidak solat sebenarnya. Yang mengabaikan solat, yang tak peduli tentang kewajipan solat. Bukan makna lalai dalam solat. Sebab lalai dalam solat ini boleh katakan semua orang pernah lalai dalam solat. Ketika mana dia bertakbiratul ihram tu dah datang macam-macam, dah duk ganggu dia kan. Kadang-kadang dia mengikut je pun gangguan tersebut. Jadi maknanya lalai dalam solat ni benda yang normal. Jadi kalaulah orang lalai dalam solat itu masuk neraka, mana pakat masuk neraka semua. Maka dengan sebab itu bukan maksudnya. Khusyuk ni lebih kepada menentukan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dapat melaksanakan dengan cara yang terbaik. Jadi nak dapat khusyuk itu, apakah tip-tip dia? Apakah cara dia? Baik, yang pertama sekali kata para ulama adalah macam mana kita buat persediaan untuk solat. Persediaan untuk solat. Iaitu antaranya solat tepat pada waktu. Allah sebut inna salat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Maknanya waktunya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Surah Nisa ayat 103. Dan dalam hadis pula menyatakan bahawa solat di awal waktu itulah yang paling afdal. Sebagaimana hadis daripada Ummu Farwah, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal?" Qala as-salatu fi awali waqtiha. Iaitu Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Lalu baginda pun menjawab, solat di awal waktunya. Jadi maknanya di situ, persediaan solat dengan solat awal waktu itu antara perkara yang
boleh mendatangkan khusyuk kepada kita. Yang kedua, membersihkan diri dan bersugi. Membersihkan diri dan bersugi. Sebagaimana sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah tak mendatangkan kesusahan ke atas umatku, nescaya aku menyuruh mereka bersiwak atau bersugi pada setiap kali wudu, dan dalam satu riwayat pada setiap kali solat. Hadis yang sahih. Jadi maknanya di situ, untuk kita mendapat satu situasi yang terbaik dalam solat kita, kita kena jaga semua perkara-perkara ini. Persediaan-persediaan untuk solat ni dalam keadaan kita membersihkan diri, bersugi. Jadi membersihkan mulut kita. Dan jangan solat kalau makanan telah tersedia, terhidang. Ini juga sesuatu yang menghalang khusyuk. Jadi kena ingat tu. Kalau ada makanan, kita makan dulu. Sebab apa? Daripada Aisyah dia kata bahawa bila mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salah bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Iaitu Nabi kata jangan solat ketika makanan yang hendak dimakan, maknanya yang dah hidang, dah bau kari dah. Kita dah bau kari, tiba-tiba kita barulah nak qamat, nak solat. Makan dulu. Gitu. Supaya hati kita itu tidak lari ataupun tidak menyebabkan kita tidak khusyuk. Jadi itu yang pertama. La salata bi hadri ta'am. Nabi kata tak jangan solat ketika mana makanan sudah tersedia. Wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Bukan juga solat janganlah dalam keadaan menahan buang air. Tak kisahlah buang air kecil atau air besar, sebab itu juga menghalang khusyuk. Jadi persediaan awal ni maknanya selesaikan dulu. Selesaikan dulu, masuk bilik air dulu, selesaikan hajat dan sebagainya. Kalau lapar, makan dulu. Itu semua perkara-perkara yang boleh membawa elemen-elemen yang boleh membawa pada khusyuk. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Imam Muslim menyatakan bahawa makruh ya solat kalau makanan telah tersedia. Dan orang itu berkeinginan untuk makan. Kalau makanan sudah tersedia pun dia tak lapar, dia tak teringin makan pun. Itu tak apa, tak makruh, sebab dia tak heran pun, sebab dia tak lapar. Walaupun kari dah ada ni, ikan bakar dah ada ni contohnya, dia tak lapar, maka itu tak ada masalah lah. Tapi kalau orang yang berkeinginan nak makan, dia makan dulu. Makan dulu. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, orang yang solat juga dalam keadaan menahan tadi, tahan buang air lah apa semua, dan juga tahan tak makan walaupun dia teringin, benda dihidang. Jadi hukumnya adalah makruh menurut jumhur ulama. Dan Al-Imam Nawawi dia kata, kalaulah orang yang solat tu dalam keadaan dia menahan kencing, menahan dari buang air besar, termasuk ada orang menahan kentut juga pun, mengakibatkan, kata Imam Nawawi, hati seseorang tidak fokus dalam solat dan khusyuknya akan terganggu. Kerana menahan qadha hajat seperti itu, kata Imam Nawawi, hukumnya adalah makruh menurut majoriti ulama Syafi'i dan juga selain ulama Syafi'i lah. Jika waktu solat masih luas, maknanya masih ada waktu yang luas untuk qadha hajat, maka hukumnya adalah makruh untuk dia solat dalam keadaan dia menahan daripada qadha hajat. Tapi kalau waktunya sempit untuk solat, contohnya kalau dia qadha hajatnya atau kalau dia makan saja, mungkin akan terkeluar waktu solat, maka walau dalam keadaan menahan pun, menahan nak buang air ke apa, dia tetap kena solat pada waktunya dan tak boleh ditangguhkan lagi. Jadi itu keadaan dia. Jadi maknanya kalaulah waktunya sempit, dia dalam keadaan lapar sangat ni, solat juga dulu. Solat juga dulu. Sebab takut tak sempat nak solat pada waktunya. Baik. Tapi kalau seorang itu solat dalam keadaan menahan kencing, padahal masih ada waktu yang luas untuk melaksanakan solat, setelah dia buang hajat dia, solat pada ketika itu hukumnya adalah makruh. Namun solat tersebut tetap sah menurut ulama Syafi'i. Dan ini yang disebut juga oleh jumhur ulama. Baik. Jadi
maknanya di situ kita pastikan supaya kita dapat memastikan kita masuk solat tu dalam keadaan yang kita taklah tergesa-gesa dalam keadaan ada something yang menahan kita daripada khusyuk. Baik, seterusnya juga, apakah tipnya, cara persediaan awal ni untuk khusyuk ni adalah dengan memakai pakaian yang bersih dan kemas. Sebab bila kita pakai pakaian yang bersih, yang kemas, selesa, dia akan memudahkan untuk khusyuk dalam solat. Ini kerana terdapat sebahagian orang yang solat tak khusyuk disebabkan memakai pakaian yang ketat, contohnya. Pakaian yang singkat, contohnya. Bukan sekadar itu, kadang-kadang sampai tidak tutup aurat ketika mana dia rokok dan juga sujud. Sampai nampak di belakang tu. Jadi, itu membatalkan solat terus kan. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang elok pada tiap-tiap kali kamu nak ke tempat ibadat ataupun nak solat di masjid. Maka di situ menunjukkan bahawa ia juga, pakaian juga memberi kesan dalam konteks kita khusyuk. Dan cara juga untuk khusyuk ni, jangan makan dan minum berlebihan ketika nak solat. Bila mana kita nak solat, kalau lapar macam mana pun, kita makan ala kadar. Jangan makan terlalu berlebihan. Berlebihan juga dia akan mengakibatkan kita tak dapat memfokuskan ibadat kita, solat kita. Sebab itu bila Allah sebut ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika mana nak solat. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tak suka akan orang yang melampaui batas. Baik, itu keadaannya. Kemudian apa lagi? Solat di tempat yang tak ada gangguan. Maknanya tempat lalu lalang apa semua, kat situ kita nak solat memang tak khusyuk lah. Jadi maknanya kita pergi satu tempat yang tidak ada gangguan. Dan kita berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna itu wuduk yang ikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Iaitu merangkumi perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunat, kita laksanakan dalam wuduk tersebut. Dan tidak membazir air ketika berwuduk, walaupun kita tengok air kita banyak, tapi juga kita tak boleh membazir air. Dilarang. Baik. Jadi itu persediaan awal lah ketika nak solat ni kan. Ketika hampir solat, apa benda yang membantu khusyuk? Azan dan iqamah dilakukan secara berjemaah. Itu juga dia dapat hadir secara jemaah, itu juga dapat memberi kekuatan untuk khusyuk. Dan kita menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati kita ketika mana kita solat, dan kita cuba membayangkan seolah-olah solat yang kita buat itu solat yang terakhir, dan kita ingat mati, anytime kita boleh mati. Jadi itu antara cara-cara juga untuk kita memfokuskan ataupun khusyuk dalam solat. Sebab apa? Sebab bila kita ingat mati ni, memang dia dapat bantu kita untuk mencapai khusyuk dalam solat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, udhkuril maut fi solatika fa inna rajul idza dzakara al-maut fi salatihi fahariyun an yuhsin salatahu. Dan kata Nabi SAW, ingatlah kematian dalam solatmu, kerana jika seseorang ingat mati dalam solatnya, maka dia akan memperelokkan solatnya. Dan Nabi kata, wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghayraha. Dan solatlah, siapa cakap solatlah, kata Nabi, seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa dia masih berkesempatan untuk melakukan solat yang lain. Maknanya dia sangka bahawa dia belum tentu dia boleh solat yang lain selain daripada solat yang ditunaikan itu. Itu juga boleh membantu khusyuk. Baik. Dan juga kena ingat sesuatu yang khusyuk juga dia melibatkan dia tidak melakukan maksiat ketika sebelum solat. Kalau dia melakukan maksiat sebelum solat, dia akan mengikis perasaan khusyuk itu. Kerana khusyuk itu dia berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaannya. Baik. Bagaimana pula ketika dalam solat? Apa perlu kita buat untuk mendapat khusyuk? Jadi kita lihat tadi sebelum solat, ni ketika dalam solat. Iaitu
memahami dan menghayati bacaan dalam solat. Itu cara dalam solat lah. Antara cara yang dapat membantu kita untuk khusyuk dalam solat dengan kita meneliti. Kita menghayati makna-makna bacaan dalam solat. Kerana solat adalah saat berdirinya kita di hadapan Allah. Maka segala bacaan ayat dalam solat perlu dipahami dengan baik kerana Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi maknanya kita faham apa yang kita baca. Itu penting. Jadi digalakkanlah untuk kita memahami setiap makna ayat Quran yang dibaca dalam solat kerana ia akan lebih menambah kekhusyukan dalam solat. Baik, seterusnya kita faham jugalah perkara-perkara fiqh solat dengan sempurna dan kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kita datangkan perasaan untuk mengagungkan Allah Ta'ala dan menghadirkan hati kita ketika dalam solat dan juga ketika kita sujud. Kerana sujud merupakan saat yang paling hampir seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kita memohon perlindungan daripada gangguan syaitan dan kita tak memasukkan hal-hal keduniaan ketika mana kita solat. Dan juga kita mengurangkan pergerakan tubuh. Pergerakan tubuh kita. Itu juga membantu juga. Dan jangan duk tengok ke langit, tengok ke atas. Kena tengok tempat sujud. Itu menambahkan khusyuk. Dan kena jaga juga tamak ninah. Jangan tergopah-gapah dalam menunaikan solat. Jadi, antara cara yang nak solat dengan khusyuk ni, dia solat dengan penuh ketenangan. Kalau dia gopah-gapah dalam solat, contohnya laju dan sebagainya, tak nak tamak ninah dan sebagainya, dia amat dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan solatnya boleh jadi batal. Sebab tu pernah berlaku zaman Nabi bila seorang solat, kemudian dia jumpa Nabi, Nabi kata, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Solat, kamu kembali solat sebab tadi kamu tak solat. Walaupun dia solat 2-3 kali, Nabi suruh macam tu. Akhirnya baru dapat tahu bahawa dia solat dalam keadaan tidak ada tamak ninah, maka tak diterima. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi itu antara tip-tip kaedah-kaedah yang kita lihat cara untuk kita khusyuk. Walau bagaimanapun sebenarnya khusyuk ni dia ada kaitan dengan keimanan pada Allah. Lagi tinggi iman kita, lagi kuat kita dapat khusyuk. Lagi lemah iman kita, lagi sukar untuk kita khusyuk. Maka kita hendaklah memperteguhkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Apa hukum khusyuk dalam solat? Para ulama berbeza pendapat dalam isu khusyuk dalam solat ni. Adakah ia merupakan perkara wajib dalam solat ataupun sekadar sunat dan merupakan pelengkap pada solat? Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan, dia kata para ulama memang berbeza pandangan lah pada dua pendapat. Pertama, ia merupakan antara perkara fardu yang wajib dalam solat. Ada juga ulama yang kata sedemikian. Antara tokoh ulama yang berpegang khusyuk ni wajib adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyebut beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban khusyuk dalam solat. Antaranya, bila mana Allah Ta'ala sebut, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li zikri. Dirikan solat untuk mengingatiku, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, ketika mengulas berkenaan ayat ini, zahir perintah mendirikan solat adalah membawa pada hukum wajib. Kelalaian tak khusyuk bercanggah dengan sifat zikir, iaitu ingat. Maka sesiapa yang lalai dalam keseluruhan solat, bagaimana dikira sebagai seorang hamba yang mendirikan solat untuk ingat Allah. Maka dengan sebab itu, ianya merujuk kepada wajib. Yang kedua, pandangan kedua menyatakan khusyuk adalah perkara sunat dalam solat dan dia merupakan pelengkap bagi solat, dan pendapat ini dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan beberapa tokoh ulama yang lain. Dan Imam Nawawi dia menyatakan bahawa disunatkan untuk khusyuk dalam solat serta tunduk tadabbur ayat suci Al-Quran serta zikir di dalamnya. Kita menghayati dan berpaling daripada memikirkan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan solat. Sekiranya seorang itu berfikir tentang perkara selain daripada solat, serta banyak memikir ke mana-mana lain, solatnya tak batal, tapi hilang pahala lah. Jadi dia tak batal tapi makruh, hilang pahala lah. Itu keadaan dia. Dan kata Imam Nawawi, dia kata telah dinukilkan ijma' bahawasanya perbuatan berfikir dan monolog dalaman adalah tidak membatalkan solat, akan tetapi para ulama sepakat menyatakan ia adalah
makruh. Sebab kadang dalam tengah solat dengan monolog, cakap dalam diri sendiri. Itu jugalah makruh. Sebab dia menghalang kita daripada khusyuk. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu menunjukkan tentang khusyuk lah. Dan kalau kita lihat ya, para sahabat Nabi masya-Allah, para salafus salih masya-Allah, ketika mana mereka tunaikan solat, kekhusyukan mereka ni tiada tolak bandingnya. Sebagai contohnya Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni dia seorang tabi'in. Ar-Rabi' dia seorang tabi'in. Ar-Rabi' bin Khusaim. Dia seorang tabi'in yang dikenali sebagai seorang yang amat khusyuk dalam solat. Pernah seorang lelaki yang kebiasaannya datang awal ke masjid, dia tengok Ar-Rabi' bin Khusaim ni sedang sujud. Jadi laki-laki tu dia kata apa? Rabi' bin Khusaim, jika beliau dalam keadaan sujud, sama seperti pakaian yang terlonggok. Hingga datang burung-burung menghinggap di atas tubuhnya. Punyalah khusyuk kalau dia sujud ni. Macam dia kata macam pakaian terlonggok ni. Sampai burung pun tak perasan. Burung main duk hinggap elok, dia hinggap batang kayu ke apa. Maknanya begitu sekali dia khusyuk. Dia memfokuskan keadaan solatnya itu. Itu adalah tabi'in, Rabi' bin Khusaim. Seterusnya, kalau kita lihat lagi, antara ulama, Amir bin Abdullah. Ulama yang amat dikenali sebagai seorang yang amat khusyuk dalam solat. Pernah satu ketika beliau solat. Dan kadang-kadang anak perempuannya pukul kompas. Dan kadang-kadang di tengah solat tu, orang perempuan ni dia sembang di rumah dia. Sedangkan beliau solat ni, seolah-olah dia tak dengar langsung. Anak-anak dia ketuk gendang ke, dia main-main bising ke, orang duk sembang ke. Seolahnya macam dia dalam dunia dia sendiri. Itu, punyalah khusyuk dalam solat. Hingga pada satu ketika, ada yang bertanya kepada Amir bin Abdullah, apakah pernah terlintas dalam fikiran kamu ketika solat? Terlintas sesuatu? Maka dia kata, ya, iaitu tempatku di hadapan Allah dan tempat kembaliku menuju salah satu daripada dua kampung, atau syurga ataupun neraka. Itu dia. Dia bayangkan sesuatu macam tu. Dan Amir bin Abdullah juga pernah satu ketika, dia melaksanakan qiyamul lail. Tiba-tiba ada seekor ular yang masuk dari bawah baju. Dan mari ular itu keluar dari sakunya, masuk dalam lubang baju ni, dia pakai itu keluar balik ikut tangan. Akan tetapi ular tersebut tak batuk pun. Sebab apa? Sebab ular tu rasa ni macam orang, tak bergerak, mana fokus betul. Sehingga ada yang bertanya kepada beliau, kenapa beliau tak pukul ular tu? Kan? Ular mari dekat ni kan. Lari atau pukul lah. Amir kata apa? Aku benar-benar malu kepada Allah jika aku hanya takut kepada selain daripada Allah. Itu dia, subhanallah. Itu keadaannya. Maka begitu. Dan Amir bin Abdullah juga pernah satu ketika semasa nazak, dia menangis. Lalu tetamu yang menzarahinya bertanya, adakah apa yang membuat kamu menangis? Adakah kerana sakit maut ke apakah? Amir bin Allah kata, aku menangis bukan kerana sakitnya mati atau beratnya dunia, namun kerana aku tak boleh lagi berqiyamul lail pada musim sejuk. Subhanallah. Jadi kecintaannya sungguh-sungguh kepada ibadat pada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, Abu Abdullah Al-Marwazi, Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq menceritakan, aku tak tahu siapakah yang lebih baik solatnya daripada Abu Abdullah Al-Marwazi. Telah sampai kepadaku berita bahawa satu ketika terdapat seekor kumbang penyengat yang menyengat dahinya. Kumbang kan terbuat dadal hingga darah mengalir pada mukanya. Tapi dia tak bergerak sama sekali. Dia tak perasan pun. Tu dia punya khusyuk dia. Begitu juga Mansur bin Mu'tamir. Dia mempunyai seorang jiran. Jiran tu ada dua orang anak. Yang kebiasaannya jenis naik atas atap rumah orang ni ketika orang tidur. Satu ketika salah seorang anak jiran ni, dia bertanya pada ibunya, wahai ibu, untuk apa tiang yang aku lihat berada di atas atap itu? Ibu kata, wahai anakku, itu bukanlah tiang, itulah Mansur yang sedang solat semalaman suntuk dengan satu rakaat. Itu dia. Nampak macam tiang. Kan? Itu punyalah khusyuk. Seorang tabi'in nama dia Amr bin Utbah. Dia dikenali dengan khusyuk dalam solat. Satu ketika, beliau bersama beberapa sahabatnya dalam sebuah peperangan, dalam perang ni. Dan pada ketika itu, hamba beliau mendapati bahawa Amr bin Utbah
Tidak ada pada tempatnya. Jadi pun cari. Tak lama kemudian, ditemuinya bahawa hamba tu ditemui majikannya sedang melaksanakan solat di gunung. Sedangkan awan menaunginya. Dan pada satu malam, hambanya mendengar seorang ngauman singa. Sehingga kan orang yang berada di sekitar tu lari. Tapi tinggal Amru je. Amr bin Uthmah yang sedang solat. Dia tak peduli pun walaupun dengar suara rimau, suara singa itu. Jadi, setelah peristiwa itu berlaku, orang tanyalah kepada Amr bin Uthmah, apakah kamu tak takut pada singa? Maka Amr bin Uthmah kata apa? Sungguhnya aku benar-benar malu kepada Allah jika aku takut kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan. Al-Imam Bukhari, tuan-tuan, sahabat tak kenal Imam Bukhari. Dia pernah menunaikan salat zuhur bersama para sahabatnya. Setelah selesai, Imam Bukhari menunaikan pula salat sunat. Setelah selesai menunaikan salat sunat, Imam Bukhari mengangkat hujung baju dan bertanya kepada para sahabatnya, apakah kamu semua melihat ada sesuatu di sebalik baju aku ni? Maka ternyata di sebalik bajunya itu terdapat seekor lebah. Dan jelas kelihatan kesan sengatan di kulit Imam Bukhari. Sebanyak 16 atau 17 sengatan. Sengatan tersebut telah menyebabkan bengkok di badan dia. Dia tak perasan. Lepas solat barulah dia perasan. Seorang daripada sahabat Imam Bukhari pun, dia bertanya, mengapa engkau tak membatalkan solat? Sejak sengatan pertama engkau disengat, mana tengah solat mestilah rasa kan. Solat dengan solat sakit kan. Imam Bukhari kata, aku sedang membaca surah dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya. Maknanya dia tak peduli langsung sakit ke apakah, dia abaikan kesakitan yang dihadapi itu kerana dia tengah khusyuk dalam membaca surah Al-Quran. Subhanallah. Itulah Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi kita lihat bagaimana itu antara contoh-contoh lah, banyak sebenarnya kalau kita lihat contoh-contoh orang yang khusyuk dalam solat itu, yang mana kadang-kadang memanglah kita ni kita malu sangat-sangat tentang kehidupan kita, diri kita, yang mana kita amat jauh daripadanya. Namun begitu, insya-Allah kita terus berusaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Wallahu Ta'ala alam. Sekadar itulah dulu perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah. Kalau silap saya pun maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka soalan ya, Ustaz ya. Kita buka soalan. Jika ada persoalan, boleh tanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, ada doa-doa yang boleh membantu kita khusyuk? Baik, khusyuk ni sebagaimana kita sebut tadi, fokus kita lah kan. Doa ni kita nak bagi kuat jiwa kita lah, antaranya supaya kita dapat maintain tenang. Antaranya kita boleh baca Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kurniakan kekuatan pada jiwaku. Itu antara doa yang kita boleh amalkan lah. Supaya apa? Kuat jiwa kita, jadi kita taklah terombang ambing dalam menunaikan solat. Kita dapat memfokuskan solat kita, insya-Allah. Apa Ustaz? Allahumma ati Nafsi. Oh, nafsi taqwa. Taqwa. Oh, nafsi. Nafsi taqwa. Taqwaha. Taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan seterusnya saya tengok kat sini daripada Syarifah Azizah. Ustaz, adakah kerana tidak khusyuk solat menyebabkan doa seseorang itu tidak ataupun lambat dimakbulkan? Baik, khusyuk solat ni antara perkara yang melibatkan pahala. Adapun dari sudut menerima kita kata doa itu adalah satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia berkaitan juga dengan doa yang bersungguh-sungguh, yang khusyuk dalam doa. Doa dia ada khusyuk dia juga. Doa bab doa lah. Solat bab solat. Jadi orang yang tak khusyuk dalam doa, maknanya tak bersungguh-sungguh. Dia tak fokus betul. Dia baca pun lebih kurang yang doa dia.
Jadi bagaimana nak diperkenankan oleh Allah Ta'ala memang ada kaitan lah. Sebab tu doa juga kena khusyuk. Khusyuk tu makna kita fokus pada doa kita. Bila mana kita minta tu, kita minta sungguh-sungguh. Kan? Waktu tu Allah Ta'ala akan bagi. Tapi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Bukan pada waktu yang kita tetapkan dan bukan mengikut cara yang kita kehendaki. Tapi mengikut cara yang Allah kehendaki dan pada waktu yang Allah kehendaki. Wallahu'ala. Seterusnya ada soalan lain? Silakan. Rasanya dah selesai, ada jelas ya Ustaz ya? Semua dah jelas kot. Dah tak ada soalan tu? Okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Rasa tak ada ya? Okey, baik kita berhenti di sini dulu Ustaz ya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi di masa akan datang dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas perkongsian ilmu ini dan terima kasih